Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada orang-orang hantar dekat Abang, Abang sampaikan kepada semua. Pengajarannya memang bagus-bagus. Jadi cerita kali ini ada dua dan kedua-duanya cerita pendek-pendek, tak berapa panjang, tapi cukup membuatkan Abang rasa pengajarannya ialah dengar cakap orang yang lagi tua, jangan melawan. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua adalah apa-apa pun kita kena cek hati-hati dengan siapa yang kita berborak. Abang bagi tahu pengajaran dulu. Bagus untuk kita. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Amin. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Amin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan dua pengalaman yang simple tapi cukup memberi pengajaran. Dan Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang lelaki. Email dekat Abang, nama dia Mat, berlaku pada tahun 2011. Tapi dia kata ni bukan pengalaman dia, tapi pengalaman kawan baik dia. Nama samarannya ialah Ila. Bukan nama sebenar, bukan nama penuh. Ceritanya pada tahun 2011, dia kisah dekat universiti. Pada 2011 tu, ada satu universiti dekat Malaysia ni menjadi tuan rumah pertandingan sukan di antara universiti seluruh Malaysia. Jadi dengan kata lain, semua atlet-atlet daripada seluruh universiti dekat Malaysia akan berkumpul dekat universiti yang satu ni. Jadi ramailah pelajar-pelajar daripada tempat lain, menyebabkan pelajar-pelajar universiti itu terpaksa balik ke rumah untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar daripada universiti lain menginap dekat universiti diorang. Pada masa yang sama, waktu tu semuanya adalah cuti semester. Jadi memang senanglah semua pelajar-pelajar daripada universiti lain boleh berkumpul ramai-ramai dekat universiti tu. Itu memang satu benda yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak sukan. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan sukan, ada aktiviti pertandingan secara besar-besaran, itu paling best. Jadi pada waktu tu, Ila antara pelajar yang terpilih untuk mewakili universiti dia dalam satu pertandingan sukan. Jadi dengan kata lain, dia tak boleh balik rumah walaupun pada waktu tu cuti semester. Dia kena duduk dekat universiti tu. Pada waktu tu, dia tinggal dekat universiti tu punya kolej. Kalau tak silap Abang, kolej tu adalah kolej kedua. Semua pelajar-pelajar yang terlibat dengan bidang sukan akan diletakkan dalam kolej 2. Sebab dekat kolej 2 ni adalah berdepan dengan pusat sukan. Jadi senanglah pelajar-pelajar tu nak turun, pergi berlatih ataupun untuk pertandingan sukan antara universiti nanti. Ila ni adalah pelajar universiti itulah. Jadi pelajar-pelajar universiti lain diletakkan di kolej-kolej yang lain. Sebab kolej-kolej lain semua tak ada pelajar. Semua dah kosong untuk menempatkan atlet-atlet daripada universiti lain je. Jadi bila Ila duduk dekat situ, daripada tahun 1 naik tahun 2, memang dia terlibat dengan sukan, memang dia aktif dengan sukan. Dia pun rasa seronok duduk kat asrama tu sebab asrama tu dekat dengan tempat sukan, tempat dia berlatih. Jadi dia tak pernah rasa takut dekat asrama tu. Dan dia tak pernah dengar benda-benda pelik dekat asrama tu. Dia kata asrama tu adalah seperti dia punya darah daging. Darah daging. Lebih kurang lah dia punya semangat tu dah ada dekat kolej tu. Jadi dia kata tak ada apa-apa yang menakutkan dia. Tapi pada waktu tu, sewaktu pertandingan tu, pihak universiti mengarahkan semua pelajar-pelajar di kolej 2 perlu berkumpul tidur dekat tingkat kedua. Lupa Abang nak beritahu, kolej kedua ni ada 4 tingkat. Ila ni duduk dekat tingkat ketiga. Jadi pada waktu tu, semua pelajar-pelajar dalam kolej 2, tak kisahlah dia duduk dekat tingkat keberapa, dia kena turun ke bawah, berkumpul ataupun pindah bilik ke tingkat kedua. Tapi Ila cakap pada waktu tu dia paling malas nak pindah sebab dia duduk kat tingkat 3.
Tingkat ketiga dengan tingkat kedua bukanlah jauh, sangat dekat aja. Kalaulah orang tingkat kedua borak-borak, orang tingkat ketiga boleh dengar. Melainkan, Ila kata alasan dia tak nak pindah, melainkan kalau dia duduk tingkat 4, jadi kenalah dia pindah ke tingkat 2 sebab tingkat 4 tu jaraknya agak jauh daripada tempat tingkat 2. Jadi seram-seram sejuk tu boleh ada. Ini setakat tingkat 2 dengan tingkat 3. Kalau berlaku apa-apa dekat tingkat 3, terenang aja terjun ke tingkat 2. Bukannya ada apa-apa pun. Dia kata tak ada masalah pun sebab dia dah tinggal dekat kolej tu daripada tahun 1, tahun 2 sampai ke tahun 3. Jangan kata takut, sekelumit pun rasa seram pun tak ada, dia kata. Dia punyalah berani pada waktu tu. Jadi, sewaktu pelajar-pelajar universiti lain datang ke universiti itu dan duduk di kolej-kolej yang disediakan, keadaan universiti pada waktu tu memang agak kucar-kacir. Jadi, Ila yang memang duduk universiti tu malas nak tengok kucar-kacir dekat universiti dia, dekat kolej dia. Dia pun ajaklah beberapa orang kawan dia pergi berbelanja. Pergi tengok wayang, pergi karaoke dekat satu pasar raya yang dekat dengan universiti itu. Pada masa yang sama, Ila sebelum-sebelum ni dia satu bilik tinggal bertiga. Ila dan 2 orang lagi kawan dia. Tapi disebabkan 2 orang lagi kawan dia tu memang tak terlibat dengan aktiviti sukan, jadi Ila seorang aja yang tinggal dalam bilik tu, yang manakala 2 orang lagi dah balik ke rumah. Jadi disebabkan dia punya roommate pun tak ada, dia pun malas nak pindah ke tingkat 2. Universiti tempat dia belajar pun kucar-kacir menyusun pertandingan sebab wakil-wakil daripada universiti semua datang. Dia pun keluarlah dengan kawan-kawan dia dekat pasar raya yang terdekat. Jadi dekat pasar raya tu dia tengok wayang mula-mula, dia karaoke, lepas tu dia shopping-shopping. Tapi dia kata pada waktu tu pelajar tak adalah banyak duit sangat. Jadi untuk memberi peluang untuk dia bershopping, kalau dia nak pergi ke pasar raya tu, dia akan naik bas. Zaman-zaman 2011 tak ada Grab, dia kata. Jadi dia naik bas, nak naik teksi daripada universiti sampai ke pasar raya tu bayarannya agak mahal, lebih rela naik bas. Jadi bila dah berjimbah-jimbah lah dekat pasar raya tu sampai tak ingat pukul berapa, sedar-sedar dah malam, dah pukul 9.30 malam. Pada waktu tu pasar raya tu dah nak pun tutup. Tutupnya pasar raya itu pukul 10 malam. Jadi untuk mengelakkan tak ada bas untuk balik ke universiti, diorang pun bercadang balik pada waktu tu pukul 9.30 malam. Tunggulah diorang ramai-ramai dekat bus station di depan pasar raya tu. Tak lama lepas tu bas pun datang, diorang pun naik dan diorang pun berjalanlah. Bas tu menghantar diorang pergi ke universiti tempat diorang belajar. Jadi bila sampai dekat universiti tu, keadaan universiti yang tadinya kocar-kacir sekarang dah jadi sunyi. Semua orang dah masuk bilik masing-masing untuk rehatkan badan. Tinggallah Ila dengan kawan-kawan dia lebih kurang 6 orang duk berborak-borak berjalan kaki daripada pintu depan universiti menuju ke kolej kedua tempat dia tinggal. Bila sampai dekat kolej kedua dah tertelan ailio dia. Sebabnya baru Ila tahu, baru Ila perasan, semua pelajar tak ada satu pun yang tinggal dekat tingkat keempat dan tingkat ketiga berdasarkan kepada lampu-lampu bilik. Semuanya ada dekat tingkat kedua. Yang menyebabkan dia rasa berdebar sebabnya tingkat ketiga dia seorang je yang tinggal. Jadi pada waktu sebelum dia bergerak ke pasar raya siang tadi, dia lupa nak hidupkan lampu koridor di sepanjang tingkat ketiga. Jadi dengan kata lain, selepas ni dia akan berdepan dengan suasana yang sangat gelap. Tak ada masalah lah, dia kata okey je. Jadi dia pun ramai-ramai 6 orang bergerak daripada pintu depan sampai ke kolej kedua. Sampai kolej kedua, semua orang dah berpecah-pecah lah. Semua orang pergi ke tingkat kedua. Dan Ila terkedek-kedek naik ke tingkat ketiga. Waktu dia sampai dekat tingkat ketiga, keadaan lorong tingkat ketiga tak ada sekelumit cahaya pun. Segelap-gelapnya. Tapi Ila kata dia tak takut sebab dia dah tinggal dekat situ 3 tahun berturut-turut. Kalau dalam 3 tahun tempat tu berhantu, memang dia lah orang pertama yang jumpa, dia kata. Dia dengan kawan-kawan dia. Jadi dia tak pernah jumpa, dia tetap berani.
Jadi dia cari suis lampu. Dia raba-rabanya dinding. Dah biasa memang tahulah tempat kat mananya suis. Dia pun petiklah suis. Barulah lorong tingkat ketiga tu terang. Dia berharap kawan-kawan dia dekat tingkat kedua masih lagi belum menyala. Masih lagi belum tidur. Bukan belum menyala. Belum tidur. Jadi waktu tu dia berjalan daripada tangga nak menuju ke bilik dia yang terletak dekat tengah-tengah lorong tingkat ketiga. Dia berharap tingkat kedua tu bising-bising macam biasa, bunyi orang pasang radio ataupun bunyi orang borak-borak. Tapi tak tahulah kenapa malam tu semua kawan-kawan dia dekat tingkat ketiga semuanya dah tidur awal agaknya. Sunyi aja. Yang ada adalah bunyi angin. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Jadi Ila pun bila sampai dekat depan bilik dia, dia buka pintu macam biasa, dia buka lampu dalam bilik dia dan dia siap-siap nak tidur. Pada waktu tu dia tak solat isyak lagi. Dan memang selalunya memang dia punya rutin, dia akan tidur dulu. Bila tengah malam nanti, bila matanya terkelumit-kelumit, barulah dia bangun pergi sembahyang isyak. Selalunya dia sembahyang isyak pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi. Nak mengala-ngala ke subuh. Dia nak subuh tu baru dia sembahyang isyak. Tapi pada waktu sebelum-sebelum ni, tingkat 3 penuh orang. Tapi kali ni tingkat 3 tak ada orang. Lagilah perasaan dia takut nak solat pada waktu tu. Tapi dia kata, tak naklah solat sekarang. Dia nak solat bila dah dengar bunyi orang mengaji, nak masuk subuh, baru dia nak pergi solat isyak. Dah dekat-dekat subuh. Dia kata sebab dia tak berani. Alasannya adalah tak berani. Jadi lepas salin-salin baju, tanggal-tanggalkan makeup, dia pun terus tariklah selimut. Bila tarik selimut, mata pun dah lelap. Waktu tu lampu ditutupkan. Memang jadi kebiasaan dia. Dia tak nak tidur buka lampu. Pada malam tu, tak tahulah kenapa, selalunya dia tidur akan menghadap ke katil sebelah. Tapi malam tu, untuk mengelakkan dia rasa takut, dia menghadap ke dinding. Dalam bilik tu kan ada dua katil kan? Katil kanan dan katil kiri. Jadi katil Ila ni adalah katil kiri. Waktu dia baring, dia menghadap ke dinding. Dengan kata lain, belakang dia adalah katil kawan dia. Double decker pula tu katilnya, sebab satu bilik 3 orang kan. Jadi pada malam tu Ila pun tidurlah senyenyak-nyenyaknya sebab penatlah tadi pergi berjalan tengok wayang, karaoke, sumbang suara. Dah lepas tu lebih kurang pukul Ila tak perasan pada waktu ni pukul berapa. Dia tak perasan. Tiba-tiba waktu tengah sedap-sedap tidur, dia dengar dekat belakang dia ada orang berborak. Dan borak dia tu sangat jelas. Jelas. Dia kata dia macam borak seolah-olah macam dah lama tak jumpa gitulah. Pada waktu tu, Ila tersedar sekejap lah. Dalam hati dia, kawan aku ni tak balik lagi ke kampung duduk berborak kat sini. Nak bising lah. Dalam hati dia marah ni, kata. Bising lah orang nak tidur. Dia pun cuba lelap-lelapkan mata. Akhirnya terlelap juga. Entah berapa minit lepas tu, dia terbangun balik. Kali ni dia dengar bunyi orang berborak kat belakang dia. Agak kuat sikit daripada sebelum tu. Bunyinya kuat, jadi dia rasa macam, budak bilik aku ni memang dia tak balik kampung rupanya. Dia tak mana pada dia pergi, dia balik semula ke bilik sini. Jadi disebabkan yang borak-borak tu suara dia kuat sangat, Ila pun berpaling lah. Tujuannya nak tegur kawan dia, boleh tak kau senyap sikit kalau kau nak berborak. Jadi waktu dia paling menghadap katil double decker, baru dia sedar yang ada di depan dia adalah gula-gula tengah baring. Cantik je baring dekat katil double decker tapi di tingkat yang bawah. Waktu tu Ila tak fikir pun apa-apa, tak memang dah tahu itu bukan kawan dia. Dan dia tahu bunyi benda berborak tu adalah daripada gula-gula tu. Tujuannya adalah gula-gula tu nak bagi Ila sedar. Sebab itu dia berbunyi macam orang berborak. Jadi Ila palingkan semula badan dia, hadapkan muka dia ke dinding, rapatkan muka dia ke dinding serapat-rapatnya. Dan dia waktu tu mulalah baca apa yang dia ingat. Tapi sebenarnya dia tak ingat pun apa dia baca.
Nak baca kul huwallah tak habis. Nak baca selawat Nabi, lupa ujungnya. Nak baca ayatul kursi, lupa pula nak mulanya macam mana. Jadi dia bantai je lah apa yang dia teringat. Allahu Akbar, Subhanallah, lepas tu dah tak ingat. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas tu dah tak ingat ujungnya. Ayatul kursi awal-awal dah tak ingat, ujung-ujung dia baru dia ingat. Dah tunggang langgang, dia dah tak boleh fikir pada waktu tu. Yang dia harapkan adalah gula-gula tu pergi daripada bilik dia. Walaupun bilik dia gelap, tapi gula-gula tu cukup putih baring kat katil kawan dia. Waktu tu dia baca apa yang dia boleh. Selang beberapa minit, bunyi borak-borak tu hilang. Dia ingatkan gula-gula tu dah pergi. Dia pun dengan slow-slow kepalanya, dia telengkan kepala, pergi tengok ke belakang, ada tak gula-gula tu lagi. Ada, masih ada lagi. Dia paling balik ke dinding, teruskan bacaan. Kali ni lebih kalang kabut daripada tadi. Sebab dah baca tapi tak pergi-pergi juga. Dah dihalau-halau tak dipergi. Ini bukan lain macam ni. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, aku dah tak tahu nak buat apa. Dia bacalah apa yang patut, Allahu Akbar ke apa. Dia baca seboleh-bolehnya. Dan dia dapat rasakan benda tu dah tak ada daripada bilik dia. Dia dapat rasakan. Jadi dia paling semula ke arah katil kawan dia dengan harapan gula-gula tu dah pergi daripada bilik dia. Alhamdulillah, betul-betul gula-gula tu dah tak ada. Jadi dia pun rasa menghela nafas lega lah. Dia pun baringlah tegak macam biasa. Bila dia baring tegak macam biasa, waktu tu dia masih lagi dalam keadaan takut. Jadi kepalanya disulubung sampai habis dengan selimut. Tiba-tiba dia rasa sebelah badan dia ada orang baring. Ada orang baring sebelah katil dia, mengempit ke badan dia. Sekali lagi dia palingkan badan dia, menghadapkan dinding. Kali ni memang betul-betul cium dinding rapat sangat-sangat. Dan dia cuba ingat satu je pada waktu tu, Allahu Akbar. Dan dia ulang-ulang benda tu banyak kali. Walaupun diulang banyak kali, benda yang baring dekat belakang dia tadi, sebelah dia tadi, terus mengempitkan diri sampai terkena badan Ilah. Ilah dapat rasa badan dia macam ais, baunya macam benda terbakar. Waktu tu dia dah tak tahu nak buat apa. Dia hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ingat berapa banyak kali dia baca Allahu Akbar. Dan tiba-tiba bunyi azan subuh. Pada waktu tu dia rasa macam seluruh nyawa dia kembali balik. Dia rasa kekuatan dia kembali balik. Dia punya baju dengan seluar pada waktu tu dah memang lencun habis basah. Tapi disebabkan bunyi azan subuh tu, dia yakin benda tu tak ada. Dan bila dia paling nak pastikan benda tu tak ada, Alhamdulillah, betul-betul benda tu dah pergi. Dan benda tu betul-betul hanya datang untuk menguji Ilah. Pada waktu tu dia rasa betul-betul menyesal kenapa dia tak pindah kat tingkat 3. Salah, tingkat 2. Kalau dia ikut kata pihak pengurusan pindah tingkat 2, bersama-sama dengan kawan dia, dia tak akan diuji macam tu. Tapi ada baiknya dia diuji macam tu supaya dia beringat setiap asrama yang dia tinggal tu bukan berusia 10 tahun. Tapi berusia lebih daripada 60 tahun. Lebih kurang 60 tahun agaknya. Dah lama sangat usia asrama tu. Jadi tak mustahil ada perkara-perkara yang berlaku dalam bilik tu sebelum tu yang tak diceritakan kepada siapa-siapa. Mungkin. Jadi mungkin ia adalah sesuatu yang lama yang tinggal dekat asrama tu. Cerita tentang Ilah heboh. Walaupun ceritanya hanya satu malam, walaupun ceritanya tidaklah begitu jelas penampakannya, tapi Ilah tahu apa yang dia nampak tu betul-betul gula teman dia tidur. Kisah kedua pula, kisah Khalil. Ini adalah nama sebenar. Dihantarkan kepada abang juga melalui email. Tapi cerita yang kedua ni betul-betul menarik.
Abang suka betul cerita yang kedua ni, betul-betul macam cerita Six Sense. Cerita masa abang zaman-zaman umur 20-an dulu. Remaja-remaja dulu. Zaman-zaman tu. 20-an remaja ke? Dah tak remaja rasanya. Okey, ceritanya macam ni. Khalil kata kes ni berlaku pada tahun 2019. Baru lagi. Dia ni dapatlah pergi kursus dekat satu hotel dekat Terengganu. Dia kata satu resort lah, bukan hotel, satu resort. Dia seronok jugalah sebab dia kata resort tu memang terkenal antara resort yang cantik dekat Terengganu. Lepas tu yang paling best kalau pergi kursus ni, dia kata bab makan. Makan hotel semuanya sedap-sedap, macam-macam jenis, kerang, kupang, sambal. Sambal tu memang menarik lah kan. Jadi dia kata itu adalah tarikan yang paling best. Pada waktu tu yang lebih bertambah best, dialah satu-satunya yang dihantar oleh pihak syarikat dia. Dia bukan syarikat, dia jabatan kerajaan yang berkursus dekat Terengganu seorang-seorang satu-satunya. Pada waktu tu kursus kat Terengganu ni mengumpulkan semua pangkat yang sama dengan Khalil, berkumpul dekat resort tu untuk kursus jati diri, meningkatkan motivasi. Lebih-lebih kurang macam itulah kursusnya. Dengan kata lain, kursus-kursus macam kursus-kursus untuk motivasi lah supaya bekerja lebih baik. Gitulah. Jadi dia kata dia seronok sebab dia akan berjumpa dengan sama ranking dengan dia dari negeri-negeri lain. Sebab dia ni berasal daripada negeri lain. Cuma ceritanya kat Terengganu. Jadi datanglah dia dekat kursus tu dengan perasaan yang semangat wajar. Sampainya pula sebab dia negeri paling jauh. Nak senang cerita dia daripada Johor lah kan. Dia ni daripada Johor. Jadi dia pun bergerak ke Terengganu. Sampai dekat Terengganu tu awal pula. Jadi dia patutnya register masuk untuk kursus tu lebih kurang tengah hari pukul 12. Tapi dia dah sampai, bertolak daripada malam kan. Malam bertolak sampai ke Terengganu tu pagi pukul 9 dah sampai. Orang belum buka meja registration lagi, dia dah sampai dulu. Jadi pihak hotel tu memang sangat kagum dengan dia sebab dia sampai awal. Disebabkan tu dia dapat bilik paling pertama sekali, paling ke depan sekali bilik yang dia dapat. Dan dia memang suka nak duduk bilik depan. Kalau bilik belakang-belakang, selalunya kan resort-resort ni kan scary Mary kan, kalau duduk bilik-bilik belakang tak apa. Ada je kat bilik belakang tu orang gantung diri lah, kepala terbang lah. Selalu abang dapat macam tu. Yang bilik-bilik hotel belakang ni. Hotel-hotel depan tak ada pula, ada dengkinya. Tak, itu Khalil dapat hotel depan. Lega lah dia kata. Lepas tu pihak pengurusan siap salam tangan dengan dia. Kata Encik Khalil lah orang pertama yang sampai. Dia kata macam tahniah. Jadi bila dengar macam tu, okey, banggalah juga dia kata. Seronoklah dapat makan awal, dapat duduk hotel awal. Jadi dia pun dapat kunci, dia pun bergeraklah pergi ke bilik dia. Cumanya dia kata dalam resort tu dia dapat bilik 2 orang. Sebab dia waktu tu pergi single, anak bini tinggal kat rumah. Jadi bilik tu dia dapat dengan seorang lagi orang lain yang akan masuk kemudian. Bila dia berjalan, dia rasa macam tak sedap hati. Dia kalau pergi mana-mana kursus, dia ada satu sifat, iaitu dia berdoa jangan dapat orang yang merokok satu bilik dengan dia. Sebab dia ni ada asma. Tak boleh bau rokok. Kalau bau rokok banyak sangat, dia akan kena asma. Jadi itulah dia berdoa-doa yang menyebabkan dia risau-risau. Sampailah dekat bilik resort dia, bilik pertama. Dia pun buka pintu bilik. Dia terkejut. Pula ada beg orang lain. Ada beg, ada stokin, adalah barang-barang orang lain. Kata tadi aku orang yang pertama. Takkanlah aku orang pertama, ada orang lain. Ke aku salah bilik? Tak apalah dia kata. Jadi dia pun masuk dekat dalam bilik resort tu. Ada telefon. Dia telefon lah pihak pengurusan. Dia tanya. Dia macam ni. Kata, saya orang yang pertama ke? Dia kata, encik orang yang pertama. Itu je soalan yang dia tanya. Dia tak tanya soalan lanjutan. Jadi dia pun letaklah telefon. Okey. Jadi dia pun tunggulah siap-siap, baring-baring. Jadi dia tak jumpa roommate dia pada waktu tu. Dia pun baring-baring. Lepas tu, lepas lebih kurang dak maghrib, barulah dia keluar daripada bilik sebab nak pergi makan malam. Sebab malamnya akan dah start dah kursus-kursus tu. Jadi dia pun pergilah. Dia tak jumpa lagi roommate dia ni. Dia pergi keluar pada bilik macam biasa. Dah tu dia berkursus. Tungtang. Kursusnya lebih kurang pukul 11 baru habis. Minum malam. Dia pun keluar daripada bilik, daripada tempat kursus tu. Dia pergilah menuju kat bilik dia. Sampai dekat bilik dia, bilik tu dah terang.
Dah terang, dia pun buka lah bilik dia. Dia buka bilik dia, ada roommate dia tengah kemas-kemas katil semua. Jadi dia kata, oh daripada mana? Dia pun bersalam-salam lah, bersalam, berborak-borak. Lepas tu dia tanyalah, tak nampak pun dekat kursus tadi. Lepas tu budak umat bilik dia cakap, keluar awal bang. Dia kata, saya keluar awal. Sebab kursus tu kan ramai-ramai kan, abang pun tak mungkin lah tak perasan saya kan. Sebab di antara ramai-ramai tu mungkin tak perasan lah. Jadi Khalil rasa, mungkin jugalah kan dia tak perasan. Jadi malam tu pun dia tidur macam biasa. Lebih kurang pukul 3 pagi lah macam tu, kalau tak silap abang. 3 pagi dia rasa macam nak terkencing. Dekat dalam bilik resort tu, bilik air ada dalam bilik yang sama. Jadi dia pun bangun. Bila dia bangun, dia punyalah terkejut. Sebabnya si budak bilik dia tu selimut satu badan. Dah lah selimut tu warna putih. Jadi bentuknya macam gula-gula. Tapi cik baiklah dia bergerak-gerak. Jadi gula-gula bergerak-gerak. Jadi macam takut juga. Dia kata macam lebih kepada terkejut. Lepas dia kencing tu, dia baling tidur balik. Macam biasalah. Esok paginya bangun. Bila bangun, dia tengok katil sebelah dah berkemas. Jadi dia fikir mungkin budak ni pergi sarapan awal kot. Walaupun pada waktu tu dia dah cukup awal bangun. Lepas subuh dia tidur balik. Lepas tu pukul 8 baru pukul 7.30 dia dah bangun dah. Tengok budak bilik dia dah bangun dulu. Dia pun pergilah berjalan ke tempat makan. Bila dia jalan ke tempat makan, dia carilah budak roommate dia tadi. Cari tapi tak jumpa. Lepas tu dia ambil lah makanan, duduk dekat satu meja. Borak-borak lah. Orang daripada Terengganu ada, daripada Kelantan ada, daripada Pahang ada, wakil-wakil dalam setiap jabatan. Jadi dia tanyalah, aku ada sebilik dengan budak sekian ni. Jadi kawan-kawan dia kata, oh kau sebilik dengan orang lain. Kita orang semua dapat bilik single-single itu. Oh, aku pun tak tahu pula. Aku ingat satu bilik 2 orang. Tak, dia kata memang katil 2 orang. Cumanya semua orang akan dapat bilik single-single. Privacy. Tapi Halil cakap lah yang dia ni ada roommate. Jadi kawan-kawan dia kata mungkin sebab kita ni dah terlalu ramai, jadi ada bilik-bilik, terutama bilik depan akan diletakkan seorang teman lah. Maksudnya berdua, bukan seorang. Kalau kata kalau aku tahu ni seorang-seorang lagi best lah. Tak adalah, aku datang awal sangat. Kalau tahu keadaannya macam ni, baik aku datang lewat-lewat sikit, dapat bilik seorang-seorang. Okey, tak apalah. Lepas habis sarapan, dia pun terus berkursus sampai pukul 11. Tapi sepanjang kursus tu, makan tengah hari, minum petang, dia pergi cari budak bilik dia, tak jumpa. Petang tu kan sepatutnya dia memang balik ke bilik dia, lepas tu ganti dengan baju sukan, lepas tu keluar balik cari budak roommate dia, tak jumpa juga. Sampailah ke malam, kursus pun tak jumpa juga. Dan selepas pukul 11 malam, lepas minum malam, dia balik semula kat bilik dia, jumpa pula dengan roommate dia. Borak punya, oh macam-macam borak. Memang rancak macam, sampai kali dia cakap orang lain dapat bilik berdua. Orang lain dapat bilik seorang. Kita ni dapat bilik berdua. Pada dia cakap macam tu, budak bilik dia matanya melilau. Macam kiri kanan. Dia pun pelik juga. Kenapa cakap macam tu je? Matanya melilau-lilau. Dia pendiam je lah, tak ada masalah. Okey. Tidur macam biasa. Lebih kurang pukul 3 pagi. Tiba-tiba dia terbau asap tau. Asap rokok. Dia ni memang pantang. Kata kali dia memang pantang. Kalau ada asap rokok, dia memang senang terjaga. Jadi dia pun mengibas-ngibas. Dia tak suka dengan bau asap tu. Tiba-tiba bunyi siren kebakaran. Dia pun bangun lah. Sebab siren kebakaran, mungkin ada kebakaran betul. Tapi pada waktu tu kan dia bau asap kan. Jadi dia fikir, jangan-jangan kebakaran tu dekat dengan bilik aku kan. Dia takut juga kan. Jadi dia pun bingkaslah bangun, buka lampu. Dia tengok budak bilik dia dah tak ada. Ya Allah, dia kata, budak ni keluar menyelamatkan diri dulu ke apa? Jadi dia pun keluar daripada bilik, berkumpul dekat tempat yang ni ramai-ramai kan. Jadi dia pun berkumpul dekat tempat kawasan lapang. Bila dekat kawasan lapang tu, dengan baju tidurnya, dengan kain pelekatnya, kawan-kawan dia pun ada daripada negeri lain, ramai lah. Dia kata semua sekali lebih kurang dekat 100 orang. Dekat 100 orang, tak sampai 100 orang. Jadi bila dah berkumpul-kumpul ni, habis tu diberi taklimat. Rupanya ada kawasan yang terbakar. Jadi kawasan tu memang dekat dengan bilik Khalil. Jadi mungkin bau asap tu adalah berpunca daripada kebakaran tu. Jadi diorang pun berkumpul lah ikut bilik masing-masing. Jadi pihak pengurusan akan buat checking
Cek setiap bilik ada yang selamat ke, ada yang terbakar ke, macam mana ke. Jadi bilik pertama yang dicek adalah bilik Khalil. Bila dia beritahu, okey Cik Khalil, oh okey, tak ada masalah. Waktu tu Khalil rasa macam ada yang tak kena. Dia terus panggil budak tu, Dek, dia kata, saya ni satu bilik berdua, Dek. Ada seorang lagi budak namanya Samsul. Lepas tu budak tu tengok. Tak, Cik Khalil memang seorang. Tak ada orang pun dalam senarai ni namanya Samsul. Waktu tu Khalil dah macam dia macam dah blur tau. Yang takkan hantu. Kalau hantu aku boleh berborak. Takkan hantu berborak, dia kata. Jadi dia diam je lah. Dia diam. Bila orang dah habis buat checking tu, dia pergi jumpalah dengan kawan-kawan dia yang dia berborak siang tadi. Dia ceritalah. Kawan-kawan dia semua gelak-gelak. Jangan-jangan kau berborak dengan hantu kot. Jadi disebabkan dia ni dah ketakutan, dia pun minta lah kawan-kawan dia temankan dia pergi ke bilik dia. Kalau betul-betul benda tu tak ada, macam hantu, seram juga nak sebut nama kan. Jadi dia nak ambil barang lah. Jadi kawannya yang 3 orang ni pun temanlah si Khalil pergi ke bilik. Buka je lampu bilik, tak ada beg, tak ada baju, tak ada kesan-kesan macam orang duduk. Jadi dengan kata lain, yang selama ni dia daripada awal bersalam, berborak, bergurau senda, bertepuk-tepuk, rupanya bukan dengan manusia. Tapi dia kata dia tak nampak pun macam kesan-kesan macam manusia. Kesan-kesan macam bukan manusia. Cuma dia kata mukanya agak pelik sikit kat bahagian mulut. Mulut dia macam besar sikit, dia kata, daripada manusia. Sebab mungkin dia kata dia tak ada ruang bibir. Tapi itu je lah. Dia kata tak adalah pelik sangat. Dia kata mungkin budak ni memang keturunan dia macam tu. Jadi dia pun ambil bungkus barang-barang yang ada, pergi tidur bilik kawan dia. Salah seorang daripada 3 orang tu gelak-gelak kawan dia semua. Tak sangka khusus macam ni pun 3 hari 2 malam pun dah kena dengki dengan sesuatu. Besok paginya dia betul-betul cek dekat resepsionis. Dia duduk dengan siapa sebenarnya? Memang tak ada siapa-siapa. Memang tengok CCTV. Bukanlah dia yang tengok, dia minta pihak pengurusan tengok kan. Pihak pengurusan dah confirm. Tak ada orang pun dekat. Selama ni memang bilik Khalil duduk seorang-seorang. Tapi dia kata, Alhamdulillah, sepanjang dia duduk bilik dengan budak tu tak bertukar menjadi benda lain. Makcik rokus ke gula-gula ke tak. Memang budak tu macam manusia. Cuma itulah pertama kali dia jumpa makhluk alam sebelah. Dan dia boleh berborak sampai dia boleh bertepuk tampar waktu jumpa tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita kali ni yang pertama seram. Abang seram betul cerita pertama. Cuma cerita kedua ni santai sikit. Tapi itulah, kita kena sedar dengan siapa kita berborak, dengan siapa kita berjumpa. Kadang-kadang kita ingat manusia tapi bukan. Itu yang tak sedap kan. Tak nampak pun bezanya manusia atau bukan manusia. Jadi terima kasih dengarkan cerita abang pengalaman. Dan terima kasih kepada Khalil dan juga Ahmad yang hantarkan cerita pada abang melalui email. Pada yang nak membeli sambal lara dan perapan sate, abang sediakan link di ruangan description. Boleh tekan dekat situ, masih lagi ada dalam jualan. Dan terima kasih sekali lagi hadir dalam setiap cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.